Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari belajar bahasa Al-Quran bersama Ma'had Tahfiz Manzil Furqan, Kota Baru, Kelantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi kita dapat meneruskan pengajian bahasa Al-Quran. Jadi kita belajar tentang tata bahasa Al-Quran yang kita namakan sebagai Nahwu Al-Quran. Sebelum kita mulakan tentang pelajaran baru kita eloklah kita ulang kaji sedikit tentang pelajaran lama. Jadi kita sama-sama menjawab persoalan tentang pelajaran lama. Apakah yang kita maksudkan dengan Nahwu? Siapa boleh jawab? Nahwu. Nahwu maknanya ialah at-tarfu. Nahwu ialah at-tarfu di dalam bahasa Arab yang bermaksud hujung ataupun tepi sesuatu kalimah, sesuatu perkataan Arab. Jadi dalam pelajaran Nahwu ni kita belajar tentang akhir perkataan itu. Contoh yang kita bawa pada masa yang lepas ialah masjidun. Contohnya ialah masjidun. Jadi perkataan Arab ni ada perkataan yang akhir dia, dun tu, huruf akhir itu berbaris depan. Kemudian masjidan, dan dia juga boleh dibaca dengan masjidin. Jadi ada tiga bentuk bacaan di sini. Dan perbezaan bacaan inilah yang kita namakan ilmu Nahwu yang kita akan belajar sepanjang sesi pengajian. Kita juga telah belajar tentang konsep kalimah dan jumlah. Apa makna kalimah? Siapa boleh jawab? 5 saat. Kalimah ialah perkataan, perkataan bahasa Arab. Dan apakah maksud jumlah? Jumlah di sini bukan maknanya jumlah 2 campur 2 dapat 4, bukan. Tapi maksudnya di sini ialah ayat. Jumlah ni ialah ayat. Kemudian kita belajar tentang bahagian kalimah. Berapa bahagian kalimah? Ada 3 bahagian atau 3 kumpulan kalimah. Pertama kita panggil ismun. Kumpulan pertama kita panggil ismun. Apa makna ismun? Ismun ialah kata nama. Contoh yang kita bawa hari itu ialah masjidun, iaitu sebuah nama, satu nama untuk bangunan. Untuk nama orang kita panggil aliyun. Ini adalah nama. Jadi nama, kata nama ataupun ismun ni ialah sesuatu yang mempunyai nama. Kemudian kumpulan kedua ialah fi'lun. Fi'lun ialah kata kerja. Kata kerja ataupun perbuatan. Contoh yang kita bawa hari itu ialah adhabu, saya pergi. Adhabu, sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Kemudian kumpulan yang ketiga ialah harfun. Apa makna harfun? Harfun ialah huruf, tetapi maksudnya di sini ialah selain isim dan fi'il itu ialah kategori harf. Jadi isim, fi'il dan huruf ini adalah kumpulan yang besar. Di bawahnya ada lagi tajuk lain ataupun subtopik yang lain, di bawah isim dan di bawah fi'il dan di bawah huruf. Kemudian kita telah belajar juga tentang jumlah. Jumlah dalam bahasa Arab ada 2. Secara amnya ada 2. Itu dipanggil jumlah. Yang pertama, siapa boleh jawab? 5 saat. Jumlah ismiyah. Yang kedua dipanggil jumlah fi'liyah. Okey, jumlah ismiyah ialah jumlah yang bermula dengan isim. Dan jumlah fi'liyah ialah jumlah yang bermula dengan fi'il. Contoh jumlah ismiyah ialah kita telah bawa contoh hari itu, ana azhabu ilal masjid, saya pergi ke masjid. Ana tu ialah isim, ganti nama. Jumlah ini dimulakan ataupun ayat ini bermula dengan isim. Apabila ayat itu bermula dengan fi'il, contohnya qala Allah Subhanahu wa taala, qala Rasulullah, maknanya berkata. Dia bermula dengan perkataan berkata, iaitu perbuatan, maka ini dipanggil jumlah fi'liyah. Itu adalah 2 contoh yang kita isim dan fi'il. Kita juga telah belajar tentang konsep i'rab. Apa itu i'rab? I'rab ialah perubahan di akhir kalimah. Contohnya perkataan masjidun tadi boleh dibaca dengan masjidan dan masjidin. Jadi perubahan di akhir kalimah itu dipanggil i'rab. Jadi konsep ni sangat penting, kalau boleh kita hafal sebab kita akan gunakan dalam sesi-sesi pelajaran yang akan datang lah. Dan sekarang kita akan masuk kepada tajuk yang baru.
Okey, sekarang kita akan masuk kepada topik yang baru, iaitu halatul i'rab dan wa alamatuhu. Halatul i'rab wa alamatuhu. Halat ni maksudnya hal, hal ataupun keadaan. Hal atau keadaan. Keadaan i'rab, i'rab kita telah belajar perubahan di akhir kalimah. Itu keadaan perubahan di akhir kalimah. Alamat dan waw ni dan, alamat ni tanda, dan tanda-tandanya, ha di ujung ni nya, keadaan i'rab dan tanda. Ini tajuk kita untuk hari ni. Okey, kita akan belajar tentang halatul i'rab, keadaan i'rab. Sebelum kita belajar ni, kita bawa konsep musim. Di dunia ni ada 4 musim. Contohnya kita ada musim panas. Lepas musim panas di negeri-negeri di sebelah utara lah. Sebelah musim panas kita ada musim daun berguguran pula kan, musim gugur umpamanya, daun gugur, musim panas, lepas tu dia luruk gugur, lepas tu dia ada datang pula musim sejuk, lepas tu bertukar pula kepada musim bunga. Jadi ada 4 musim di negeri-negeri di sebelah utara. Kemudian musim ni pula dia ada tanda. Ada 4 musim tetapi ada tanda-tanda. Contohnya kalau musim panas dia tandanya panas. Kalau musim bunga banyak bunga contohnya. Kalau musim sejuk dia ada keadaannya sejuk ataupun kadang-kadang ada salji. Jadi tanda tu ada banyak. Musim ada 4, tanda tu mungkin lebih dari 4. Jadi setiap perkataan Arab tu juga mempunyai keadaan ataupun dalam dunia ni ada musim. Jadi setiap perkataan Arab itu ada keadaan-keadaan, ada 4 lah keadaan. Jadi keadaan yang pertama itu kita panggil rafa. Keadaan yang pertama kita panggil rafa. Raf'un ataupun rafa. Itu dia punya keadaan. Itu keadaan yang pertama, keadaan i'rab. Dan tandanya ialah dhammah. Apa tandanya ialah dhammah. Alamat ataupun tanda. Keadaannya rafa'. Tandanya ialah dhammah di sini. Dhammah tu ialah tanda macam ni. Ataupun satu. Ni 2, ni 1. Dhammah jugalah. Dua-dua tu dhammah. 2 dhammah, ni 1 dhammah. Dhammatain bahasa Arab je. Dhammatani, ini 1 dhammah. Okey. Lepas tu kita ada juga keadaan yang kedua. Ni keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua dipanggil nasab. Nasabun. Okey. Dan tandanya ialah fathah. 2 baris atas, dia boleh macam ni juga. Okey. So ni 1, ni 2. Kalau bagi atas macam ni ataupun 2. Itu dipanggil fathah. Fathatun, fathatun. Dhammatun, fathatun. Dhammatani, ini fathatani. Dan seterusnya hal yang kita atau keadaan yang ketiga kita panggil jar, keadaan jar. Berkeadaan jar, berkeadaan jar dan tandanya ialah kasrah. Kasratun ataupun kasrah, kasratun, sebutannya kasrah. Bagi bawah lah, kasrah ni bagi bawah atau 2. Jadi konsep keadaan ni sangat penting kita faham betul-betul di sini. Ada keadaan, okay. Kemudian ada yang keempat lagi. Yang keempat ialah keadaan jazam ataupun jazmun, jazmun. Dan tandanya ialah sukun. Sukun ni ialah tanda mati. Kalau kita jumpa bulat macam tu ataupun kadang-kadang separuh bulat, maknanya sukun, mati. Kita tidak hidupkan, dipanggil sukun, maknanya tanda matilah. Kalau bahasa Melayu itu tanda mati. Tanda mati. Okey. Sekarang kita akan bawa dia punya contoh ayat ataupun jumlahnya. Contoh yang kita telah bawa pada minggu lepas ialah ana azhabu ilal masjid. Ana azhabu ilal. Jadi maksudnya setiap perkataan Arab ini mempunyai keadaan-keadaan yang tertentu, keadaan-keadaan yang tertentu. Kita tengok 2 ni dulu contoh. 2 ni, perkataan azhabu, pergi ni. Jadi azhabu ni dia ada tanda kat ujung. Kita tengok sebahagian ujung. Nahu ni maknanya yang ujung. Ujung ni ialah huruf tanda dhammah, tanda dhammah. Jadi kemungkinan dia berkeadaan apa? Apa keadaan di situ? Kemungkinan dia berkeadaan
rafa sini rafa. Sebab dia ada tanda, kita lihat tanda tu. Okey. Kita tengoklah kalimah yang ni, masjid ni. Apa yang ujung ni? Huruf dal ni, apa tanda dia? Tanda ni berbaris bawah, berbaris bawah kasrah ni, berbaris bawah kasrah. Dan kita lihat pula kemungkinan dia berkeadaan jar, berkenaan dengan keadaan jar. Sebab tu penting kita faham konsep hal keadaan ni dan kita memahami tanda-tandanya tu. Dan ini adalah sebahagian daripada tanda-tanda, dan ini adalah tanda-tanda yang asal, dan dia ada lagi tanda-tanda yang tambahan. InsyaAllah kita akan bincangkan pada pelajaran selanjutnya nanti. Okey, sekarang kita bawa pula contoh ayat yang lain. Contohnya kita kata Ali lah. Aliyun. Aliyun. Kalau Aliyun kita tukar kepada yazhabu. Yazhabu. Kalau ana azhabu, dengan alif hamzah tadi, azhabu. Sekarang ni Ali ni kita tukar kepada ya, yazhabu. Yazhabu ilal masjidi, sekarang kita tengok aliyun. Ujung tu kita tengok. Ni adalah dhammah, yang ni dhammah. Dhammah, ni dhammah, dhammatin. Ni adalah dhammah, So dhammah ni maka dia berkemungkinan dia berkeadaan rafa' dekat situ. Kita dah boleh jangka dah dia rafa'. Ni kita dah bincang tadi dah. Ini berkeadaan rafa' juga, ini berkeadaan kasrah. Ini yang kita akan gunakan di dalam konsep ni lah, konsep i'rab ni, perubahan di akhir ni, dan tanda-tandanya ni kita kenali dan kita akan gunakan dalam pelajaran selanjutnya. Dan di sepanjang sesi pengajian ni kita akan terus menggunakan pendekatan halatul i'rab ni, dan kita akan belajar tentang bagaimana perubahan ini berlaku, sebab apa dia berlaku, dan apakah tanda-tandanya yang menunjukkan dia berkeadaan demikian itu. Jadi kita sampai di sini dulu untuk pelajaran kali ini, dan kita harap para pelajar dapat memahami ini dengan sebaik-baiknya dan menghafal lah kalau boleh, sebab kita akan gunakan pendekatan i'rab dan tanda-tanda ni sepanjang pelajaran kita. Jadi mari belajar bahasa Al-Quran bersama Mahat Tahfiz Manzil Furqan, Kota Baru, Kelantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.